with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni Kama ada kisah seram yang dibawa oleh salah seorang subscriber Kama yang berbangsa India, guys. So, dia nak kongsikan beberapa pengalaman seram yang dia pernah lalui sepanjang hidup dia. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah ni Eve, dan Eve berbangsa India. So, Eve ni jenis yang bukanlah hijab terbuka fully tau. Tapi sometimes dia ternampak disebabkan ada beberapa gangguan waktu dia kecil tau. So, kisah seram pertama yang Eve nak kongsi dengan kita semua adalah kisah seram yang berlaku di dalam rumah makcik dia. So, rumah makcik dia ni jenis yang banglo, tapi menurut Eve tak besar sangat, tak kecil sangat. So, dia selalu pergi rumah makcik dia ni pun tak adalah kerap. Paling tak pun dalam 3 hingga 5 kali sahaja setahun. So, dia pernah dengar lah tentang rumah makcik dia ni berhantu. Dan terdapat beberapa perkara misteri yang pernah berlaku dalam rumah banglo tersebut. So, Eve ni sebenarnya jenis yang tak berapa percaya sangat pada ketika itu. Bila dia lepas dengar ada cousin-cousin dia cerita pasal rumah makcik dia kan. Tapi sejak satu kejadian ni berlaku depan mata dia sendiri, semua persepsi dia tu berubah kurang. Ada satu hari ni, Eve dan satu family dia datang melawat ke rumah makcik dia. Beramai-ramai lah, memang diorang ni keluarga besar kan, dengan cousin-cousin apa semua. So bila semua datang serentak, memang rumah tu full house lah. Tapi time tu niatnya macam nak singgah kejap lah rumah makcik dia. So time tu bising lah. Bising pula memang mengalahkan bising budak-budak. Bila dah kumpul ramai-ramai dengan cousin-cousin, semua meriah lah. So masing-masing tengah berborak bercerita, tiba-tiba salah seorang daripada sepupu Eve ni, dia buka cerita tentang kisah seram yang berlaku di rumah makcik dia ni. So, umur sepupu-sepupu dia tu dalam lingkungan budak-budak universiti macam tu lah. So, akak sepupu dia ni cerita pasal arwah Datuk Eve. Dah meninggal tahun 2007 macam tu lah. Tiba-tiba masa tengah cerita tu, TV yang daripada tadi tak ada siapa tengok, tutup je daripada tadi sebab diorang berbual-bual, tiba-tiba terbuka sendiri. Dan apa yang mengejutkan, wallpaper TV tu keluar gambar family tau. Diorang yang tengah duduk dekat lantai ni macam terkejut lah, ingatkan memang ada siapa-siapa yang tengah tekan TV tu. Lagipun tu kan rumah makcik Eve kan, so Eve macam tak apa-apa tahulah sangat. Dan makcik, pakcik kat dalam rumah tu pula tengah duduk dekat tempat lain, which is dekat ruang tamu belah lain lah. Yang diorang geng-geng muda-muda sikit ni tengah lepak dekat living room juga, tapi berdekatan dengan dapur dan juga meja makan. So diorang pergi check mana remote TV, siapa yang pegang remote TV. And turns out remote TV tu ada dekat meja makan bersebelahan dengan diorang. So diorang dah cuak time tu. Tapi nasib baik tengah ramai orang, so tak apa-apa rasalah seramnya. Cuma dia macam misteri. So sepupu dia pun sambung cerita, tiba-tiba terdengar bunyi daripada bilik atas, ada something jatuh tau. Diorang pergi check, tak adalah semua naik, ada few yang pergi check kan. Masa diorang naik atas tu, tiba-tiba pintu almari tertutup kuat korang, macam ada orang hempas pintu tu. Tapi tak ada siapa-siapa pun dekat atas kecuali orang yang tengah pergi check naik atas tu. Tingkap dan pintu semua memang tutup. Dan itulah kali pertama yang dia rasa macam memang goosebump, sebab benda tu misteri, benda yang dia tak boleh nampak yang terjadi kat depan mata dia. Selama ni dia ingatkan macam kata rumah makcik dia ni berhantu, hanyalah tipu lah, gurauan apa semua kan. Ni tengah dalam ramai-ramai, satu family dalam rumah tu pun gangguan tu boleh terjadi korang. Tapi dia ingatkan itu sahaja pengalaman seram yang dia pernah alami. So itu kisah pertama. Kisah yang kedua ni pula berlaku masa umur dia 10 tahun.
Masa tu dia pergi lawatan sekolah. And lawatan sekolah tu pergi ke Penang tau, selama 3 hari 2 malam. Mula-mula okay je, everyone rasa fun kan. Yelah 10 tahun, lepas tu dapat naik bas ramai-ramai dengan kawan-kawan. So sampai je dekat sana, diorang pergi makan dulu sebab waktu tu dah nak malam dah. And cikgu diorang ni bawa diorang pergi ke satu padang tau. Dekat padang tu adalah orang jual macam mainan-mainan, orang jual bubble yang tiup-tiup tu. So diorang ni pun memang riuh lah budak-budak kan time tu kan. Bak kata If memang macam haiwan baru keluar daripada zoo, dia kata. So bayangkanlah betapa riuhnya budak-budak tu, dengan tak ada kawalan mak bapak, dapat keluar dengan kawan-kawan sampai malam. So time tu macam jakun lah. So lepas je diorang main-main ni, diorang teruslah pergi ke hotel, okay, yang dah dibook oleh cikgu. So cikgu diorang ni memang satu floor dalam hotel tu memang semua budak-budak sekolah diorang. Tapi yang mengejutkannya, sebelah hotel diorang tu ada night club korang. So menurut If yang pada ketika itu umur 10 tahun pun tahu benda-benda macam tu tak boleh dilihat lah, tak patut dilihat lah oleh kanak-kanak kan. Ada pula orang tayang-tayang benda yang tak elok dekat situ, dekat-dekat dengan hotel tu. Sebaiklah cikgu diorang ni nampak, lepas tu suruh semua budak masuk ke hotel. Lepas masuk hotel, diorang tunggu untuk bas yang kedua. Diorang punya sekolah juga, by the way diorang punya sekolah ni sekolah Tamil tau. So dah sampailah lagi satu bas, diorang pun register lah nama dan naik lift pergi ke bilik. So nak dijadikan cerita, If dapat satu bilik dengan kawan dia Manny dan juga 2 orang senior. So diorang of course lah duduk kat separate room kan, lelaki lain perempuan lain. So bilik If ni antara yang paling depan sekali dan dekat dengan lift. So lepas masuk bilik semua, diorang teruslah unpack barang-barang, pergi mandi, berpeluh-peluh kan, main kat padang tadi kan. So adalah yang makan dekat dalam bilik, ada juga yang tengah sembang-sembang dengan member diorang. Ada juga budak-budak yang nakal. Sekolah dia ni jugalah sekolah yang sama kan, dengan tak pakai baju, pakai seluar je, duk main-main ketuk-ketuk pintu dekat dalam diorang punya bilik kan. So If ni boleh dikatakan jenis yang apa orang kata, budak-budak yang memang suka bergaduh lah dengan lelaki. So dia memang geram lah malam tu. Orang nak berehat, nak siap-siap nak tidur pun semua, kau boleh main-main macam tu kan. Tibalah malam tu korang. Time tu dorang satu bilik tu buka laci meja yang ada dekat depan tandas tau, dalam bilik hotel tu lah. And apa yang mengejutkan, diorang nampak perkataan-perkataan yang pelik, bahasa-bahasa asing yang diorang tak faham ditulis di dalam laci tersebut. Dan menurut If, boleh dikatakan hampir-hampir tulisan macam Thailand dan campur Jawi sikit. Lepas tu diorang jumpa satu botol yang penuh dengan rokok. And masa first time dia buka almari, diorang terbau-bau yang sangat busuk, macam bau bangkai pun ada. Dan diorang ingatkan bilik diorang ni je yang ada benda-benda pelik macam tu kan. Housekeeping tak sempat nak kemas ke macam mana kan. Rupa-rupanya ada juga beberapa bilik yang lain cakap benda yang sama. Dalam bilik almari bilik kawan dia, kita bagi nama Nash, dia perempuan lah kan, ada simbol-simbol yang pelik tau. Macam mata lah, bentuk segitiga lah. So lepas diorang dah lepak-lepak apa semua kan, diorang pun pergi tidur, cerita-cerita pasal benda-benda pelik kat bilik diorang tu. Masa tu dah dekat pukul 11 malam nak ke 12 macam tu lah. So If pun tidur lah sebelah kawan dia Manny. Memang tidur tepat-tepat sebelah almari tau. Lepas dah tidur nyenyak, tiba-tiba If terjaga disebabkan ada orang ketuk pintu. So time ni dia macam nak marah lah sebenarnya, ingatkan budak-budak lagi kan, kawan-kawan lelaki dia tadi yang duk main ketuk-ketuk pintu tu. Tapi bila dia bangun, dia tengok jam pukul 3 pagi. Dan nasib baik bukan dia seorang yang terjaga tau, kawan dia Manny tu pun terjaga juga. Kawan dia tu pula ingatkan cikgu diorang yang ketuk pintu. Jadi diorang pun pergilah buka pintu. Dan bila diorang buka pintu, hall tu memang sunyi sepi, gelap. Macam tak ada orang langsung sebenarnya. Yelah, pukul 3 pagi, semua orang dah tidur kot korang. So diorang pun sambung je lah tidur. Tiba-tiba terdengar lagi sekali ketukan tu. Dan benda ni berlarutan ketukan tu sampailah azan tau. Dan during that time, daripada pukul 3 sampai nak ke azan tu, diorang memang tak boleh tidur. Diorang memang diganggu secara halus tau. Aircon yang diorang pasang tu, ada orang main on off. Ada main remote on off tu korang. Tutup, buka, tutup, buka.
Aircon kan kalau kita on off kan berbunyi. Tinini. Esoknya diorang pergilah sebahkan cerita kan. Tanya senior, diorang bagi tahu senior. Tapi senior kata tak ada apa-apa pun, dia tak dengar pun. So benda tu dah menyeramkan dia lah waktu malam pertama. Hari yang kedua, diorang kena pergi lawatan ke tempat-tempat famous lah dekat Penang tu kan. So balik sampai ke hotel tu dah petang. So ada seorang senior ni, dia panggil lah budak-budak junior, katanya nak tunjuk something. If ni tanyalah kawan dia kan, apa yang kecoh-kecoh tu? Nak tunjuk apa kan? Rupanya senior tu tunjuk dekat belakang hotel diorang ni ada kubur. So If ni macam excited tau. Excited nak tengok apa ni, kubur kat belakang hotel kan. Bila dia usah je, korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada orang tengah melambai tangan dekat dia. Itulah pertama kali dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Sebab bila dia tanya senior kat situ, siapa yang babai tu? Tapi senior dia kata tak ada siapa-siapa kat situ. Dia dah tegur pula. Dia dah tegur. Malam tu korang dia demam tau. Dan demam kali ni serius sebab dia demam sebulan. So dia ingatkan demam biasa mula-mula sampai sebulan tak baik-baik demam kan. Last mak dia bawa pergi berubat dekat Negeri Sembilan, which is dekat kampung mak dia lah. Lepas tu baru dapat tahu yang benda tu ikut. Lepas tu ustaz yang diorang pergi berubat ni pun adalah suruh beli air, makanan yang diorang selalu makan. Contohnya macam Milo ke apa ke. Ustaz tu macam mungkin campur ke nak bagi budak-budak makan ke apa, tak tahulah, Wallahualam kan. Lepas tu ada juga ustaz tu bagi daun sira dan juga buah pinang. Dia suruh kunyah betul-betul. Dan air tu juga dibaca surah-surah yang dia kena minum setiap hari. So dalam seminggu macam tu, Alhamdulillah dia sihat. Dan sejak daripada tu memang mak dia tak kasih dah dia pergi mana-mana lawatan ataupun camping, perkemahan sekolah weh. Tak bestnya. Tapi ya, takut juga kalau dia jadi saya lemah semangat ke, since dia dah start boleh nampak pula. Risaulah. So itulah kisah daripada salah seorang subscriber kami yang berbangsa India. And ni sekolah dia tu sekolah Tamil kan macam cakap tadi kan. And I bet she's Muslim, I guess. So dia kata azan tadi, tapi tak tahulah. Sebab dia tak mention pun. So kita move on kepada kisah yang kedua daripada ni subscriber yang lain tau, tapi berbangsa India juga. But this one dia state yang dia non-Muslim. So kita bagi nama dia Rani. Kisah ni berlaku waktu Rani dalam college asrama dia. And college dia tu memang bercampur lah. Ada Chinese, ada Islam Melayu, ada Indian, ada Sabah, ada Sarawak. So nak dijadikan cerita, roommate dia waktu tu semua beragama Islam, kecuali dia seorang saja Indian. Yang beragama Islam tu memang semua Melayu lah. So Rani ni memang dia tak pernah terekspos lah dengan dunia-dunia mistik ni. Dia memang tak percaya, tak pernah berlaku pun dalam seumur hidup dia or persekitaran dia. So nak dijadikan cerita, waktu tu dia punya asrama tu I think keras, agak keras. Jadi dia memang alami lah, memang akan alami benda-benda macam tu, paranormal macam tu dekat asrama tersebut. So satu hari ni dia tengah period, okay, perempuan tengah uzu. So time tu maghrib. Dia memang dah biasa lah, memang dah biasa dengan culture Melayu kan, culture Islam. So kalau maghrib tu tutup tingkap, slowkan music, lepas tu orang akan solat maghrib. So dia dah biasa dengan benda tu. Roommate dia pun macam solat je lah kan dari situ. Tapi ada satu hari ni dia tak perasan dah maghrib. So dia tengah dengar music tengah sangat kuat menggunakan earphone, and dia dalam bilik seorang-seorang. Waktu tu pula tingkap dia buka sebab panas dalam bilik kan. Kita faham kan asrama kadang-kadang terkedap dalam tu. Waktu tu roommate dia ada seorang je. Itu pun dekat bilik sebelah. Dalam dia punya rumah tu ada 3 bilik. So setiap bilik tu ada 2 orang lah yang akan duduk. So ada 2, 4, 6. 6 tapi pada ketika itu hanya 2 orang sahaja yang ada di dalam rumah. Yang kawan-kawan lain tu adalah pergi pasar malam, ada yang keluar macam itulah. So tengah dia dengar muzik sambil dia buat assignment dekat laptop, tiba-tiba dia terdengar suara orang gelak dalam muzik tu. Which is dia tengah dengar muzik tu tak pernah-pernah
ada bunyi orang gelak lah. So dia terus cabut earphone tu tau. Cakap lah, siapa tu? Tapi tak ada siapa-siapa dekat dalam bilik tu. So dia buat dek je lah. Dia sambung balik pakai earphone. Tiba-tiba dekat dia punya tingkap, kan dia buka tingkap kan, tingkap dia tu jenis yang licin and boleh nampak belakang tau. Disebabkan dalam bilik dia buka lampu, so ada pantulan cahaya macam tu lah. Dia nampak dekat tingkap dia tu ada orang lalu, dan orang tu macam pakai telekung. Ui, sumpah seram. So dia macam betul-betul ingat kawan dia dah balik tau. Dia pusing ke belakang, tengok tak ada siapa-siapa. And then dia tengok jam, ui, dah pukul 7.30 rupanya. Dia terus tutup tingkap and pergi keluar bilik nak tengok lah siapa yang ada dekat ruang tamu semua kan. Dia ketuk lah pintu-pintu kan. Rupanya ada seorang kawan dia tu je, housemate dia tu je. Macam tanyalah mana semua orang kan. I rasa tak sedar hati lah. Dia kata, kawan dia tu, sudah, kenapa ni Rani kan? Dia kata, tadi I nampak ada orang lalu dalam bilik I. So kawan dia tu terus suruh duduk depan je, jangan masuk bilik tu lagi kan. Sampailah semua orang, kawan-kawan dia, roommate dia yang lain dah masuk dalam bilik tu, dah balik lah. Diorang pun pelik lah, kenapa korang berdua ni macam pucat je muka kan. Rani pun ceritalah apa yang dia nampak tadi dalam bilik tu. Dah semua orang macam tak keruan dah. Kenapalah time ni pula, kenapa time-time macam ni? Sebab diorang tengah nak, ada yang tengah test, ada yang tengah ada quiz apa semua. So diorang nak study lah. Bila dah dengar cerita macam tu, korang rasa ada ke yang nak stay up? Ada ke yang sanggup bangun pagi-pagi tengah-tengah malam buta untuk study seorang-seorang kan? So malam tu diorang decide sama-sama, siapa yang ada test bangun sama-sama, study sama-sama. Kalau nak tidur pun sama-sama, jangan seorang-seorang. Kebetulan waktu tu Rani tak ada apa-apa, dia free. Esoknya tu dia free, so dia tak adalah nak study tengah-tengah malam kan. Jadi Rani antara orang yang tidur awal lah malam tu, sementara kawan-kawan dia yang lain semua stay up untuk study. Tengah Rani on the way nak tidur korang, tiba-tiba dia terbau bau yang busuk sangat. Tahu tak bau apa? Bau darah. Dan bau darah tu memang perempuan je tahu bau darah kotor tu macam mana. I mean like darah period lah, korang tahu kan. So memang exactly bau tu menurut Rani. Rani terus terjaga tak jadi nak tidur kan. Dia kata lah, kau bau tak? Dia tanya kat kawan-kawan dia tengah study dekat dalam bilik tu kan. Dalam bilik dia waktu tu ada 3 orang. So diorang semua terkejut pandang Rani. Kan dia dah tidur. Katalah bau apa? Tak bau apa-apa pun, aku bau Maggi ni je. Kawan dia tengah masak Maggi kan. So dia kata, aku bau something busuk lah, dia cakap kan. Lepas tu semua orang kata tak bau pun busuk, bau Maggi je. Dia pun try lah tidur. And malam tu lepas dia tidur tu, dia mimpi benda seram korang. Dia mimpi dia bangun daripada tidur exactly the same bed, the same baju. Dia keluar, dia bangun daripada atas katil, dia nak pergi toilet. Dia buka je pintu toilet tu, dia ternampak ada satu lembaga yang rambut dia panjang tapi macam like botak-botak macam tu tau. Rambut yang nipis-nipis macam tu. Baju dia bukan putih. Baju dia hitam, tengah mencangkung sambil pegang pad. Time tu memang Rani menjerit sekuat hati sampai dia terjaga tau. And dia terjaga, dia lega sangat sebab dia masih nampak kawan-kawan dia tengah study. And kawan-kawan dia pun terkejut tengok Rani yang tiba-tiba menjerit daripada bangun tidur kan. So dia kata lah, kau kenapa? Kau menigau ke? Lepas tu Rani terus tak nak tidur malam tu korang. Dia kata memang I mimpi benda pelik, I takut, dia kata macam tu kan. So kawan dia orang ni macam tak tahu nak buat apa. Jadi kawan dia pun buka je lah surah. Diorang buka surah lah kat dalam laptop diorang pasang je kuat-kuat and Rani pun kata Rani okey je. In fact Rani kata dia rasa lagi tenang at least. So diorang macam pelik lah kenapa Rani kena macam-macam ni kan. Daripada tadi masalahnya. So diorang tanyalah, you period ke? Mesti kata lah, hari first day. Lepas tu Rani sendiri bagi tahu, I start kena tadi waktu maghrib. Time ni memang kawan-kawan dia Melayu yang lain tu memang dah pandang isyarat dah. Macam waktu maghrib, patutlah ada benda menyinggah lah tu, kawan dia cakap. So itu first time pengalaman Rani encounter benda-benda macam ni, benda-benda mistik dekat tempat study dia guys.
sepanjang umur dia 19 tahun, dia tak pernah kena pun benda-benda ni, tak pernah percaya lah. Sekali kena dekat diri dia sendiri, memang sejak daripada tu nak tengok cerita seram pun dia dah tak berani dah. So itulah kisah seram yang dikongsikan oleh 2 orang subscriber Kamar yang berbangsa India. And Kamar rasa itu sajalah video untuk hari ini. Thank you kepada Rani dan juga If sebab sudi kongsi pengalaman seram korang. So Kamar rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.